Selamat pagi, salam sejahtera. Ini menjawab kepada dakwaan Muhyiddin Yassin bahawa pendakwaan terhadap Bersatu berkaitan dengan jana wibawa, berkaitan dengan meminta dan menerima rasuah yang mana didakwa oleh Muhyiddin Yassin telah dirancang dan didalangi oleh Zahid Hamidi. Jadi apa yang berlaku menurut Muhyiddin Yassin ialah apa yang berlaku, perkara yang saya fikir sudah dirancang dan terancang katanya kepada pemberita di perkarangan kompleks Mahkamah Kuala Lumpur baru-baru ini. Muhyiddin seterusnya berkata dalang itu diusahakan oleh Barisan Nasional dan PH yang tidak senang dengan sokongan rakyat terhadap Perikatan Nasional yang semakin kuat pada PRU 15 lalu. Atas sebab itu Muhyiddin berkata pendakwaan Wan Saiful pada hari yang lepas adalah pendakwaan terpilih dan parti itu sudah menjadi sasaran untuk dilemahkan. Selepas itu, beberapa pemimpin Perikatan Nasional pula berduyun-duyun juga menyifatkan pendakwaan terhadap Wan Saiful Wanjan suatu pendakwaan terpilih terhadap Blok Pembangkang. Mereka berkata ia menunjukkan Anwar mempunyai sifat pendendam terhadap Perikatan Nasional. Malah Wan Saiful sendiri menyifatkan pendakwaan terhadapnya adalah sesuatu bentuk pendakwaan terpilih. Katanya, mereka melakukan pendakwaan terpilih itu bertujuan mengalihkan perhatian terhadap kegagalan Kerajaan Perpaduan Mentadbir Negara. Ops, sekejap. Ini saatnya kita menjawab tomahan yang tak tepat ini. Ini masanya kita menjawab apa yang sedang berlaku ini. Sebenarnya kita mulakan dengan hoi hoya hoi. Ini lagu untuk penyamun. Hoi hoya hoi, hoi hoya hoi. Kita semua penyamun. Dia bilang kan, kamu pernah dengar lagu tu? Pernah dengar, bagus. Jangan jadi penyamun sudah. Atas apa alasan sekalipun cubaan untuk membela Wan Saiful yang telah didakwa baru-baru ini atas dakwaan meminta dan menerima rasuah, baik yang dikatakan didalangi Zahid Hamidi ataupun pendakwaan terpilih atau mendendam Anwar atau apa saja. Satu hakikat yang semua kita harus tahu, yang semua orang harus sedar, ialah atas apapun alasan anda, ialah kita perlu sedar ada kesalahan atau pelanggaran undang-undang telah dilakukan oleh Ketua Penerangan Bersatu itu. Saya ulang sekali lagi, karena orang kata ini dibuat-buat. Sebenarnya, mana satu yang dibuat-buat? Bukan dibuat-buat. Ini bukan pendakwaan yang direka-reka-reka. Bukan. Kerana, saudara, memang ada kesalahan yang dilakukan. Kesalahan dan pelanggaran undang-undang yang telah dilakukan oleh Ketua Penerangan Bersatu itu. Siapa suruh dia? Ini yang berlaku, yang mungkin ramai orang tak tahu. Fikir betul-betul. Dalam siasatan SPRM didapati bahawa Wan Saiful Wanjan telah pun menerima sebanyak RM6.9 juta daripada seorang tauke Cina yang dibantunya untuk mendapatkan projek jana wibawa itu. Siapa suruh dia minta rasuah? Minta dan ambil rasuah sebanyak 6.9 juta daripada seorang tauke Cina yang dibantu untuk mendapatkan projek jana wibawa itu. Sekejap. Lebih menarik lagi ialah, bukankah jana wibawa adalah singkatan kepada perkataan projek atau program jana ekonomi pemerkasaan kontraktor Bumi Putra Berwibawa? Tapi, sini persoalan besar. Bagaimana tauke syarikat yang berurusan dan memberinya wang rasuah RM6.9 juta untuk projek Central Spine Road serti ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur itu bernama Lian Tan Chuan pula. Ini bukan Bumi Putra, ini bukan orang Melayu. Ini orang yang berbangsa lain. Tidakkah ini satu pengkhianatan kepada agenda ekonomi Bumi Putra? Lagi pula, persoalan kedua yang perlu dijawab mungkin oleh cyber trooper kah atau penyokong-penyokong kah yang tak percaya dengan kesalahan yang dilakukan, kesalahan yang telah disiasat dan telah pun didapati dan sedang dibicarakan sekarang ialah, tidakkah ini satu pengkhianatan? Persoalan dia lagi kemudian,
Kenapa uang rasuah itu atau uang itu dimasukkan ke dalam akaun bank milik syarikat pribadinya sendiri? Ini menjadi persoalan. Kenapa uang rasuah itu dimasukkan ke dalam akaun bank milik syarikat pribadinya sendiri merujuk kepada Wan Saiful Wanjan? Kenapa duit Rm6,9 juta itu masuk dalam akaun milik pribadi syarikat pribadi, bank milik syarikat pribadi sendiri Wanjan? Perkara pokok yang perlu difahami oleh kita semua di sini ialah jika Wan Saiful tidak meminta dan tidak menerima uang Rm6,9 juta itu dan tidak pula memasukkannya ke dalam akaun syarikatnya sendiri, sudah tentu mustahil tindakan dapat diambil terhadapnya. Apapun yang coba dirancang, katakanlah kalau memang ada rancangan, apapun yang coba mau dipilih, kalau katakanlah ada yang mau dipilih, apapun yang mau orang buat, kalau katakanlah ada orang mau buat, apapun yang orang nak buat jahat, kalaulah katakanlah mereka nak dibuat jahat, kalau tidak ada apa-apa kesalahan yang dibuat, semuanya ini tidak akan berlaku. Semuanya ini tidak akan berlaku. Perkara pokoknya mudah difahami. Jika Wan Saiful tidak meminta dan tidak menerima uang Rm6,9 juta itu dan tidak pula memasukkannya ke dalam akaun syarikatnya sendiri, sudah tentu mustahil sesuatu tindakan dapat diambil terhadapnya. Bolehkah direka-reka tuduhan jika kesalahan tidak dilakukan oleh Wan Saiful sendiri? Itu yang menjadi persoalan besar. Lebih-lebih lagi, masuk pula duit itu dalam akaun syarikat pribadi Wan Saiful. Bolehkah ia dikatakan pendakwaan terpilih kerana dendam Anwar terhadap Perikatan Nasional atau didalangi Zahid Hamidi, sedangkan Wan Saiful sendiri didapati oleh SPRM telah melakukan kesalahan? Bukankah jika SPRM tidak mendakwa Wan Saiful, sedangkan ada kesalahan telah dilakukannya, maka itulah sebenarnya dinamakan pendakwaan terpilih? Saya nak ulang sekali lagi. Kalau SPRM dah melihat ada sesuatu kesalahan yang berlaku terhadap Wan Saiful, dan SPRM pula menutup mata, tidak membuat apa-apa, bukankah itu adalah pendakwaan yang terpilih? Maka dengan itu, yang dibuat oleh SPRM sekarang ini adalah pendakwaan yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kepada Muhyiddin dan lain-lain pemimpin Perikatan Nasional, sebelum cuba mencari helah dengan menyalahkan orang lain sebagai dalang, dendam atau pendakwaan terpilih, lebih baik hempuk dulu Wan Saiful atas perbuatannya itu. Dan akhirnya Wan Saiful telah pun sah kemarin letak jawatan sebagai Ketua Penerangan Bersatu, disahkan oleh Muhyiddin dan serta-merta. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.